Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Rejab 8 Februari bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Bot karam nelayan lemas. Juga Kerajaan Umum SOP baru umrah. Seorang nelayan ditemui lemas manakala 16 nelayan lagi selamat selepas bot yang mereka naiki karam di kedudukan 5.0 Batu Nautika barat laut Pulau Paya, Langkawi. Mayat Fanu Tarurak, 27 tahun, warga negara Thailand, ditemui di dalam bilik jentera bot yang karam kira-kira jam 12.05 tengah hari tadi. Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, mayat mangsa berjaya ditemui 4 penyelam bebas yang melakukan kerja mencari dan menyelamat SAR. Katanya pasukan penyelam menjejaki mangsa selepas mendapat maklumat daripada tekong bot bahawa mangsa terperangkap di dalam bot yang karam itu. Mayat mangsa berjaya dibawa ke permukaan air dan dibawa ke Jeti Maritim Bukit Malut dengan bot perkasa 1225. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kematian mangsa juga telah dimaklumkan kepada isteri dan ahli keluarganya di Satun, Thailand oleh majikan mangsa. Dalam kejadian kira-kira jam 10.40 pagi semalam itu, bot yang dinaiki 17 mangsa berkenaan sedang melakukan aktiviti menangkap ikan sebelum bot terbabit mengalami kerosakan seawater inlet hose yang menyebabkan air memasuki bilik jentera dan menenggelamkan keseluruhan bot berkenaan dalam masa yang singkat. Ketika kejadian, tekong bot sempat menghubungi Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi bagi mendapatkan bantuan. Muhammad Zawi berkata sebaik menerima laporan kejadian, pihak maritim menggerakkan operasi mencari dan menyelamat ke lokasi kejadian. Sebaik bot ronda maritim tiba, mereka mendapati tekong dan 15 awak-awak berusia 27 hingga 57 tahun berjaya diselamatkan dan dipindahkan ke bot penyelamat 5. Masih di Kedah, tindakan pantas pelajar memadam kebakaran di bilik asrama lelaki Madrasah Tabligh Jalan Bukit Pinang berjaya mencegah api daripada merebak ke keseluruhan bangunan. Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Wan Hamizi Wan Muhammad Zain berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu pada jam 6.03 petang semalam. Menurut Wan Hamizi, 3 pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jitra, Pokok Sena dan Alostar dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba didapati kebakaran membabitkan tingkat bawah madrasah berkenaan telah dipadamkan. Katanya tindakan awal yang dilakukan penghuni madrasah itu ialah dengan memadamkan kebakaran menggunakan alat pemadam api jenis debu kering. Beliau berkata anggota yang tiba telah memeriksa dan memastikan tiada bara api yang tertinggal kerana bimbang kebakaran boleh berlaku lagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan nilai kerugian masih dalam siasatan. 4 orang pelajar asasi Universiti Sains Islam Malaysia USIM cedera selepas bas sewa khas yang dinaiki mereka terbabas dan merempuh sebatang pokok. Dalam kejadian berhampiran Nilai Square, Bandar Baru Nilai pagi tadi, bas berkenaan dalam perjalanan mengambil pelajar dari Kolej Kediaman USIM menuju ke kampus untuk mengikuti sesi kuliah. Pegawai operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Nilai, Pegawai Bomba Kanan 2, Raihan Cik Mat berkata, pihaknya mendapat panggilan kejadian pada pukul 7.41 pagi dan tiba di lokasi kejadian 8 minit kemudian. Bas berkenaan membawa seramai 17 orang pelajar dan dalam perjalanan ke USIM. 4 orang pelajar cedera di tangan, pergelangan tangan dan ada yang cedera di bahagian tulang belakang. Kesemua pelajar terbabit telah dihantar menggunakan ambulans, unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dan ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia ke Hospital Tuanku Jaafar HTJ. Bas yang terbabas dan melanggar sebatang pokok telah mengakibatkan tumpahan minyak di atas jalan raya. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Pusat Komunikasi Strategik USIM, bas tersebut cuba mengelak kereta yang berhenti di hadapan sebelum hilang kawalan lalu terbabas dan terbalik.
Dalam kemalangan itu, 4 pelajar telah dihantar ke Hospital Tunku Jaafar HTJ untuk mendapat rawatan lanjut. 13 pelajar lagi telah dibawa ke Pusat Kesihatan Universiti untuk mendapatkan rawatan luar. Pemandu bas mengalami kecederaan ringan. Pihak USIM melalui bahagian hal ehwal pelajar akan memantau keadaan semasa pelajar-pelajar yang terlibat dalam kemalangan itu. Majlis Pemulihan Negara MPN mengesyorkan agar sempadan negara dibuka sepenuhnya seawal 1 Mac 2022 tanpa keperluan kuarantin wajib. Bagaimanapun, pengerusi MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ujian COVID-19 perlu dilakukan sebelum berlepas dan sebaik tiba di pintu sempadan negeri mengikut syur Kementerian Kesihatan KKM. Dalam satu kenyataan media, sejurus mempengerusikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara yang kedua bagi tahun 2022 pada pagi tadi, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan pembukaan sempadan negara perlu dilaksanakan secara terancang dan berdasarkan penilaian risiko semasa. Menurutnya, syur tersebut dibuat bagi menyokong pemulihan negara. Jelas Tan Sri Muhyiddin, cadangan pembukaan sempadan itu terpakai kepada semua negara. Menurut beliau, berdasarkan taklimat Menteri Kesihatan mengenai situasi dan perkembangan terkini COVID-19, walaupun terdapat peningkatan kes harian COVID-19, strategi pemberian dos penggalak dan langkah kawalan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah berjaya menurunkan kemasukan kes COVID-19 kategori 3 hingga 5 di hospital. Malaysia juga antara negara yang mempunyai peratusan tertinggi lengkap vaksin di dunia dengan 98% populasi dewasa dan lebih 78% populasi negara telah lengkap menerima dos vaksin. Lebih 50% populasi dewasa juga telah menerima dos penggalak mereka. Ini telah membantu meringankan beban ke atas sistem kesihatan negara. Baik, mesyuarat kuartet COVID-19 hari ini memaklumkan beberapa ketetapan baru prosedur operasi standard SOP bagi ibadah umrah. Pengerusinya yang juga Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata antara SOP baru yang diperkenalkan adalah jemaah umrah wajib mengambil dos penggalak vaksin COVID-19. Selain itu, jemaah umrah dibenarkan menjalani kuarantin wajib di tempat kediaman mereka tanpa memohon kelulusan HQA. Bagaimanapun, jemaah dibenarkan menjalani kuarantin wajib di stesen kuarantin swasta dengan kos penginapan, makan minum dan rawatan ditanggung sendiri. Kesemua SOP baharu ini akan mula berkuat kuasa pada 14 Februari ini. Dalam pada itu, jemaah umrah yang telah berangkat ke Arab Saudi pada hari ini sehingga 13 Februari akan terikat dengan SOP sedia ada. Namun, apabila jemaah tersebut pulang semula ke tanah air, mereka diwajibkan mematuhi SOP baharu yang telah dikuatkuasakan. Pendaftaran bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids di Terengganu masih lagi rendah apabila sekadar merekodkan sebanyak 12%. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dalam sekitar Terengganu, Dr. Alias Razak berkata setakat ini hanya 21,902 kanak-kanak direkodkan mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dan jumlah itu masih jauh daripada sasaran. Bagi negeri Terengganu hanya 21,902 orang sahaja. Iaitu 12% sahaja kanak-kanak telah berdaftar melalui MySejahtera. Untuk negeri Terengganu kita mensasarkan untuk suntikan vaksin COVID-19 ini jelas ramai 124,206 kanak-kanak. Justru katanya kerajaan negeri menyeru para ibu bapa segera mendaftarkan anak mereka yang berumur 5 hingga 11 tahun untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebagai usaha melindungi mereka daripada ancaman wabak tersebut. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan pelaksanaan Peak Kids peringkat negeri Terengganu di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ siang tadi. Tinjauan Berita Al-Hijrah pada majlis pelancaran itu mendapati kanak-kanak yang hadir teruja mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 kerana mereka ingin menjalani aktiviti seharian dengan lebih selamat. Bagi negeri Terengganu hanya 21,902 orang sahaja. Iaitu 12% sahaja kanak-kanak telah berdaftar melalui MySejahtera. Untuk negeri Terengganu kita mensasarkan untuk suntikan vaksin COVID-19 ini
ialah seramai 124,206 kanak-kanak. Bagi ibu bapa pula, tindakan mendaftarkan anak mereka sebagai penerima vaksin COVID-19 adalah salah satu ikhtiar untuk mewujudkan persekitaran yang selamat buat anak-anak. Kita suka pergi sekolah sebab nak dekat tempat-tempat orang lain. Kat saya tadi. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Lepas tu, kalau ada vaksin? Kalau ada vaksin, ada pelindung boleh main dengan kawan-kawan. Kalau ambil vaksin, kalau dekat sekolah ada perlindungan. Kalau duduk dengan kawan-kawan tak takut dah lah sebab cocok vaksin dah. Okey tak? Tak. Seramai 20 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun menjadi perintis Peak Kids Terengganu hari ini dan mendapatkan suntikan tersebut di HSNZ. Mereka yang mendapatkan suntikan vaksin pada hari ini merupakan golongan kanak-kanak yang mempunyai komorbid dan penyakit berisiko tinggi. Sebanyak 141 pusat pemberian vaksin PPV akan dibuka bagi menjayakan Peak Kids dan daripada jumlah itu, 6 PPV merupakan hospital yang akan memberi suntikan vaksin kepada 7,200 kanak-kanak yang mempunyai komorbid dan penyakit berisiko tinggi. Selain itu, 64 PPV adalah sekolah-sekolah yang dijangka memberi vaksinasi kepada 110,000 murid. Selain 24 PPV klinik kesihatan negeri, 39 PPV klinik swasta dan 8 PPV off-site. Berehat seketika selepas ini, gaji... Masih bersama Berita Al-Hijrah, cadangan kerajaan untuk meningkatkan gaji minimum kepada RM1,500 sememangnya memberi kelegaan kepada orang ramai yang menerima gaji minimum RM1,200 ketika ini. Namun pada masa yang sama, mereka berharap kerajaan dapat memastikan isu kenaikan harga barang tidak berlaku dan dapat dikawal agar kos sara hidup tidak naik selari dengan kenaikan gaji minimum. Wartawan Khadijah Faisal ada laporannya. Rata-rata orang ramai yang ditemui kru Berita Al-Hijrah di Ibu Negara siang tadi berpandangan pelaksanaan gaji minimum daripada RM1,200 kepada RM1,500 adalah langkah bijak kerana ia dapat membantu meringankan kos sara hidup rakyat ketika berdepan krisis ekonomi yang serba mencabar ketika ini. Bagi saya, kenaikan dari RM1,200 ke RM1,500 adalah satu peningkatan yang baik bagi pekerja-pekerja yang bawahan. Macam lagi-lagi pekerja-pekerja yang baru habis daripada belajar. Pandangan saya perlulah sebab gaji RM1,500 yang minimum ni sangat-sangat baik sebab sekarang ni susah nak beli barang, semua mahal. Lagi kalau nak bayar kereta pun dah RM7,800. Lagi nak beli, lagi kalau pakai phone bil bulan-bulan dah RM80-100. Habis kalau RM1,200 nak makan apa? Bagaimanapun, mereka juga berpandangan kenaikan gaji minimum itu tidak bermakna sekiranya kenaikan harga barangan gagal dikawal. Itu tak relevan lah. Selalu macam tu bila kerajaan baru announce je gaji nak naik, peniaga dah naikkan harga. Memang sebenarnya kalau naik gaji berapa pun tak cukup sebab setiap kali naik gaji barang kan naik. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Operasi Tishas Food Manufacturing Sendirian Berhad Syamsul Shah Sulaiman berpandangan beliau tidak menafikan bahawa kenaikan harga barang akan berlaku jika cadangan itu dilaksanakan. Ini kerana gaji pekerja merupakan sebahagian daripada kos operasi pengeluaran sesuatu produk bagi setiap syarikat. Kalau kita letak RM300 dinaikkan, dia bukan 300 begitu saja. Sedangkan ia melibatkan overtime rate, dia melibatkan EPF. So 300 tu kepada orang yang letakkan gaji basic 1,200 kepada 1,500, ia adalah 25%. And kalau kita tengok OT rate dan juga EPF, dia akan naik sehingga 30% dan this akan incurred kepada kos operasi sebenarnya. So bila kos ataupun harga produk itu naik, ia akan memberi impak kepada golongan pelanggan sendirilah, kepada pelanggan sendiri sebab pelanggan akan kena absorb benda ni. Tambahnya, kebanyakan usahawan belum bersedia dengan cadangan kerajaan tersebut kerana ia mampu memberi implikasi besar kepada usahawan khususnya terhadap syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan banjir baru-baru ini. Ia sekaligus memberi impak negatif kepada aliran ekonomi negara. Justru beliau berpandangan cadangan tersebut perlu diteliti semula dan mencari alternatif lain untuk membantu pekerja dan usahawan yang terkesan. Antaranya memberi peluang kepada pekerja untuk
untuk berniaga di bawah syarikat mereka bekerja. Pada masa sama, beliau berpendapat kawalan kos bahan mentah seperti isu harga ayam, minyak masak, telur ayam dan seumpamanya adalah isu yang perlu diutamakan terlebih dahulu sekaligus dapat mengawal harga barang yang lebih stabil. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Ketiga ini sebuah program Usrah Bersama Anak Muda. Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang berlangsung di Malaysia Tourism Centre Matic Kuala Lumpur. Program itu bertujuan untuk menarik minat golongan remaja untuk lebih menghayati ibadah solat sebagai amalan fardu bagi seorang Muslim yang mukallaf. Lebih menarik, perkongsian itu disampaikan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad. Untuk intipati yang lebih terperinci, kita terus saja bersama wartawan Khadijah Faisal di lokasi. Silakan Izzah. Tapi kita ada soalan, Nas. Kita ada soalan daripada sahabat kita ni, tapi cumanya nak bagi tahu Usrah Santai Anak Muda malam ni, tuan-tuan puan-puan, dibawakan kepada anda malam ni beberapa rakan sinergi iaitu JAKIM, Zayan, kami sendiri, Munsyid Malaysia, Matic dan ramai lagi yang turut bersama dengan kita pada malam ini. Dan Alhamdulillah kita ada soalan daripada sahabat kita ni, Nas. Sebelum ni Zayan malam tak ada penyampai. Tiba-tiba malam sekarang dah ada dah. Datuk, penyampai untuk Zayan Halal Cafe iaitu saudara kita Hazwan Shah. So ada soalan daripada Hazwan Shah untuk Datuk ni. Silakan kejap. Apa nak pergi ke Hazwan? Saja yang bunyi kan. Mentang-mentang dia baru masuk 3 hari. Jangan belagak sini sangat boleh tak? Assalamualaikum. Okey. Kawan semua? Okey. Saya ada satu soalan Datuk. Yang mana macam Datuk cakap tadi, bila solat ni dia sebagai pembuka rezeki kita Datuk. Tapi kadang-kadang ada masalahnya Datuk. Bila kita solat ni kadang-kadang ada yang punca dia rasa macam bila dia solat ni dia tak khusyuk. Dia solat tak khusyuk. Dia punya solat fikiran dia melayang. Macam kita bawa rukun sebab bawa ni kan. Rasa macam kita buai je kan. Jadi bila kita solat ni kadang-kadang dia punya sampai ke England, sampai ke Amerika semua tu. Dia macam tak fikir apa-apa dah. Tapi macam mana kita dapatkan kualiti solat yang terbaik Datuk? Khusyuk kita tu macam mana Datuk? Supaya solat tu dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan juga mungkar tu. Itu soalan Datuk. Silakan. Okey. Terima kasih. Saya boleh bagi jawapan tapi saya sendiri pun tak khusyuk. Mudah nak jawab soalan, tapi payah untuk laksanakan. Walaupun kita kena berusaha ke arah ini. Janganlah bila kita kata kita dengar ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sembahyang kata. Sembahyang pun masuk neraka, dia bisa sembahyang. Kita beritahu kat dia, kalau sembahyang pun masuk neraka, hang tak sembahyang confirm neraka. Itu confirm neraka lah. Hak kita sembahyang tadi walaupun dalam keadaan kita khusyuk atau khusyuk tu, kita minta doa kat Tuhan, Allahumma taqabbal salatana wa du'aana wa qiyamana. Kita minta doa, Allah Taala sembahyang, terima sembahyang kita. Kita sembahyang tadi, tak terima apa macam kita sebut tadilah. Sembahyang dalam 5 minit, berapa minit kita khusyuk. Nak tunggu kita khusyuk pun nak sembahyang, kita tak sembahyang lagi. Kita sembahyang sehingga khusyuk. Bukan nak tunggu khusyuk pun sembahyang. Okay? Kita sembahyang sehingga khusyuk. Macam kita sebutlah, kita beramal itu sehingga ikhlas. Bukannya nak tunggu ikhlas baru nak beramal. Bila pun tak sembahyang tak pun ikhlas lagi Ustaz. Saya sebutlah, saya sembahyang dulu kerana takut ke ayah. Dulu. Bukan lillahi ta'ala, lillahi ayah. Di abi, kerana pak kita ayah bukan kerana lillahi ta'ala. Mula-mula, tapi Allah bisa, tinggal biasa. Sama juga kita tadi, solat tadi. Ya, kita tahu banyak, kita tengoklah putusan-putusan daripada Imam Ghazali Kusbu, kita semayang ni. Macam Imam Syafi'i kata, nak khusyuk kamu anggaplah semayang kamu semayang terakhir kamu. Itu antara benda yang boleh khusyuk kita. Dan begitu juga kita antaranya adalah memahami makna-makna di dalam solat. Yang ketiga yang kita anggap Tuhan itu berada di hadapan kita dan tengok perbuatan kelakuan kita. Yang itu adalah membuat saya kata tadilah. Sebab itu memang senang kita nak bersyarah, senang kita nak ungkapkan,
besar ke arah sebagaimana yang perlu untuk kita jadi orang yang kualiti sembahyang kita tu kualiti yang kita biasa ada hari yang bagus sembahyang kita, ada hari tak bagus. Biasalah iman kita ni macam turun-naik macam equalizer kan, macam kita iman kita, saya pun sama iman tinggi sikit waktu pergi kuliah turun sakit lagu macam-macam manusia serba manika tu turun balik. Baik, terima kasih Khadijah Faisal live dari Matic Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Kita ke laporan berikutnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad dikurniakan darjah kebesaran Panglima Mahkota Wilayah PMW yang membawa gelaran Datuk. Darjah kebesaran tersebut disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pagi tadi. Senator Datuk Idris adalah antara 263 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat daripada Al-Sultan Abdullah sempena sambutan Hari Wilayah 2022. Dalam majlis yang sama, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad telah dianugerahkan darjah Seri Utama Mahkota Wilayah SUMW yang membawa gelaran Datuk Seri Utama dan merupakan penerima tunggal darjah kebesaran pangkat pertama itu pada istiadat pengurniaan tersebut. Susulan pembukaan semula ibadah umrah yang bermula hari ini, Euros Tours and Travel Sdn Bhd menawarkan pakej umrah Ramadan yang istimewa kepada rakyat Malaysia. Pakej yang dinamakan Pakej Umrah Millennium itu menawarkan harga serendah RM7,790 berbanding harga sebelum ini iaitu RM8,790. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Euros Tours and Travels Sdn Bhd, jemaah umrah hanya perlu membayar deposit RM1,000 sahaja daripada harga promosi. Okey, sempena hari ini, sempena pembukaan pakej umrah Ramadan ni, kita ada buat promosi harga yang harga promosi lah selama 1 minggu. Tapi seatnya tak banyak sangat. So siapa first come first serve lah. Yang mana pakej hari ini bermula kalau sambut Ramadan 7,790, awal Ramadan 7,990, pertengahan Ramadan 8,490, akhir Ramadan 9,990. Jelasnya, sekiranya kerajaan Malaysia atau Arab Saudi mengeluarkan perintah sekatan untuk menunaikan umrah, pihaknya memberi jaminan akan memberi pulangan bayaran penuh kepada jemaah. Kita bagi jaminan pemulangan wang. Yang jemaah dah bayar full tu, kita akan pulang balik dekat jemaah. Biasanya full payment lah. Kalau deposit tu biasanya carry forward macam tu. Sementara itu, bagi menjaga kebajikan ahli jemaahnya, setiap makanan dimasak dan dibungkus sendiri oleh chef dan pembantu yang dibawa khas dari Malaysia. Mereka turut menyediakan penginapan di Makkah Tower iaitu yang terdekat dengan Masjidil Haram. Bagi anda yang ingin mendaftar atau untuk maklumat lanjut, boleh hubungi talian 013-992-7434 atau layari laman web yang tertera. Selepas ini, kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun yang terjatuh dan terperangkap di dalam perigi sedalam 32 meter Ryan Oram selamat dikebumikan. Upacara pengebumian tersebut dihadiri ratusan penduduk dan disempurnakan di tanah perkuburan yang terletak di lokasi terpencil di utara wilayah Shashawan, beberapa kilometer dari lokasi tragedi tersebut berlaku. Keranda kecil yang menempatkan jenazah Ryan ditutupi kain hijau tertera ayat Al-Quran dikebumikan ke dalam liang lahat sambil diiringi doa dan bacaan ayat suci Al-Quran oleh para hadirin. Sementara itu, warganet turut tidak terkecuali mengucapkan takziah atas pemergian kanak-kanak itu selain media sosial dibanjiri ucapan simpati serta doa. وقافينا راهي صراحة بزاف وتألبنا بزاف وجوزنا الأيام تمراضين وكيبقى في أنا الصراحة ولكن ملي جبدوه الحمد لله خصنا كنا جبدوه وكلش عمل مجهود ديالو بالسلطات بالرجال الواقع المدنية جميع الناس اللي كلشي انضموا كلشي عندنا ما نقولوا الحمد لله. عشنا واحد التجربة صعيبة بزاف
صعيبة بزاف، ولكن الحمد لله بالجهد السلطات المحلية والعامل عملت الشاف شهوان ووكيل الملك وجلالة الملك الله ينصره، الحمد لله ريحنا، خلانا مريحين. والأهم هو راي جبده سواء ميت سواء حي، يعني هذه الساعة ديالو. Pada Sabtu lalu, penduduk yang hadir di lokasi kejadian bersorak gembira apabila Ryan akhirnya berjaya dikeluarkan dari perigi berkenaan. Bagaimanapun, Istana Diraja Maghribi mengesahkan Ryan telah menghembuskan nafas terakhir sejurus setelah berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital berdekatan. Raja Muhammad ke-6 turut menghubungi ibu dan bapa Ryan untuk menzahirkan ucapan takziah atas pemergian anak mereka. Baik, kerajaan sentiasa mendengar dan menggalakkan penglibatan pertubuhan masyarakat sivil CSO untuk bersama-sama membangunkan negara demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.